Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di dalam subjek Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan cikgu anda, Cikgu Zu. Baiklah, tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah ayat majmuk. Di akhir pembelajaran nanti, murid dapat yang pertama, mengecam dan memahami ayat majmuk. Yang kedua, boleh menggabungkan dua atau lebih ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Baiklah, ayat majmuk. Ayat majmuk merupakan ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. Rumusnya adalah ayat tunggal, campur kata hubung, campur ayat tunggal bersamaan dengan ayat majmuk. Pada pembelajaran yang lepas, cikgu telah menerangkan mengenai ayat tunggal. Ayat tunggal merupakan ayat yang dibina daripada satu subjek dan satu predikat. Subjek merupakan perkara yang hendak diceritakan, manakala predikat pula merupakan penerangan terhadap subjek. Ini adalah contoh kata hubung yang digunakan dalam menyambung dua ayat tunggal untuk membentuk ayat majmuk. Aktiviti yang seterusnya adalah aktiviti mengecam ayat majmuk. Sila lihat latihan yang telah cikgu sediakan. Nyatakan sama ada ayat di bawah adalah ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Baiklah, mari kita buat bersama-sama. Nombor 1. Peserta yang pingsan itu bernama Sulaiman. Okey, ayat ini adalah ayat majmuk dengan penggunaan kata hubung yang. Yang kedua, adik saya suka menonton rancangan kartun. Ayat ini adalah ayat tunggal. Yang ketiga, wanita yang berambut panjang itu ialah Cikgu Sun. Ayat ini adalah ayat majmuk kerana penggunaan kata hubung yang. Yang keempat, Sakinah akan berasa kecewa jika dia gagal dalam pertandingan itu. Ayat ini juga ayat majmuk dengan penggunaan kata jika. Yang kelima, Encik Rahman sedang menyapu daun-daun kering. Ayat ini ayat tunggal. Yang keenam, kucing itu mengiau kerana lapar. Ayat ini ayat majmuk, kata hubung dia adalah kerana. Cikgu Anita memakai baju batik hari. Ayat ini ayat tunggal. Yang ke-8, mereka bertiga pergi ke kantin. Ayat ini ayat tunggal. Ke-9, Gopal masih mempunyai datuk dan nenek. Ayat ini merupakan ayat majmuk dengan penggunaan kata hubung dan. Yang terakhir, orang kaya itu sangat kedekut. Ayat ini adalah ayat tunggal. Seterusnya, bagaimana menggabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk? Baiklah, ini ada sedikit tips daripada cikgu. Yang pertama, awak melihat perkataan yang sama di dalam ayat tersebut. Yang kedua adalah awak palangkan perkataan yang sama. Yang ketiga, awak lihat di mana tempat yang sesuai untuk masukkan kata hubung. Seterusnya, awak salin ayat di atas dahulu, kemudian sambung dengan kata hubung, barulah awak salin ayat di bawah. Yang keenam, salin perkataan yang sama sekali sahaja. Kita lihat contoh yang pertama iaitu ayat tunggal yang pertama adalah adik suka makan nasi. Kata hubung yang diberikan adalah dan. Ayat tunggal yang kedua adalah adik suka makan mi. Jadi, yang pertama sekali kita palangkan perkataan yang sama iaitu adik suka makan. Jadi perkataan yang tinggal adalah perkataan nasi mi.
Kemudian kita lihat kata hubung yang diberikan, dan. Dan itu menunjukkan dua benda yang dilakukan secara bersama ataupun dua benda yang dilakukan secara serentak. Jadi, kita akan masukkan perkataan dan selepas perkataan nasi. Jadi ayatnya berbunyi begini. Adik suka makan. Kita ambil ayat tunggal di atas dahulu, nasi. Kemudian masukkan kata hubung dan seterusnya kita masukkan ayat tunggal yang berada di bawah yang tinggal iaitu perkataan mi. Jadi adik suka makan nasi dan mi. Contoh yang kedua adalah burung itu terbang. Kata hubung yang diberikan adalah lalu. Dan burung itu hinggap di dahan. Jadi, yang pertama adalah kita pangkahkan perkataan yang sama. Kita ada perkataan burung dan kita ada perkataan itu. Kemudian, kita tengok kata hubung yang diberikan. Perkataan lalu merujuk kepada dua perbuatan yang dilakukan secara berturutan. Jadi, dalam ayat ini, perkataan terbang, kemudian hinggap di dahan. Jadi, kita akan masukkan lalu selepas perkataan terbang, kemudian sambung dengan perkataan hinggap di dahan. Seterusnya, kita akan menyalin balik ayat daripada atas, kemudian kita masukkan kata hubung, kemudian ayat yang bawah. Okey, jadilah burung itu terbang lalu hinggap di dahan. Contoh yang ketiga adalah ayat tunggal yang pertama, ibu memotong buah tomato. Kata hubung yang diberikan adalah dan. Ayat tunggal yang kedua, kakak memotong buah tomato. Baiklah, yang pertama sekali kita potong ayat yang sama. Pertama, perkataan memotong. Kedua, buah. Dan ketiga, tomato. Jadi, yang kedua, kita lihat kepada kata hubung yang diberikan iaitu dan. Dan ni merujuk kepada dua benda yang sama. Jadi, kita akan masukkan dan ni selepas perkataan ibu. Kemudian, kita akan masukkan perkataan kakak. Maknanya, dua benda yang sama tu adalah ibu dan kakak. Mereka buat apa? Mereka memotong buah tomato. Jadi, ayat majmuk kita akan berbentuk begini. Ibu, kemudian kata hubung dia adalah dan. Selepas itu, kakak memotong buah tomato. Contoh yang keempat adalah kita diberikan 3 ayat tunggal dan 1 kata hubung. Kita tengok ayatnya. Ibu masak sayur sawi. Ibu masak sayur kobis. Ibu masak sayur kangkung. Okey. Kata hubung yang diberikan adalah dan. Yang pertama, kita palang dulu perkataan yang sama di dalam ketiga-tiga ayat. Yang pertama adalah ibu. Yang kedua adalah perkataan masak. Yang ketiga adalah perkataan sayur. Seterusnya, kita akan masukkan kata hubung dan. Yang tinggal adalah perkataan sawi, kobis, kangkung. Jadi kita akan masukkan dan selepas perkataan kobis. Jadi, ayat majmuk yang akan terhasil adalah ibu masak sayur sawi, kemudian kita gunakan
koma, kubis. Kemudian kita tambahkan penggunaan kata hubung dan seterusnya kangkung. Sekian saja perkongsian cikgu mengenai ayat majmuk. Sehingga berjumpa lagi, cikgu dahului dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.